Baru ni kita sudah baca dah hadis-hadis ni semua. Jadi hadis ini baru ni kita sudah terjemah dah. Orang panggil hadis Abi Mahdhurah. Hadis azan satu lagi baru ni kita sudah baca dah, itu hadis Abdullah bin Zaid. Dua orang ni lah perawi utama berkenaan dengan azan ini yang menjadi pegangan kepada masing-masing golongan. Ini riwayat Abi Mahdhurah. Sebelum tu kita tengok dulu dalam sanad dia. Imam Abu Dawud ambil daripada Musaddad, qala haddatsana Al-Harith bin Ubaid. Musaddad kata Harith bin Ubaid menceritakan kepada kami. Siapa dia? Harith bin Ubaid. Abu Qudamah Al-Iyadi. Imam Ahmad berkata muttaribul hadis, hadisnya tak tetap. Ibnu Ma'in berkata dhaif. Abu Hatim berkata laisa bil qawi, tak kuat. Yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bih, hadisnya boleh ditulis tetapi tidak boleh dibuat hujah. Nasa'i berkata laisa bidzakal qawi, tidak kuat. Imam Bukhari mengemukakannya sebagai syahid, mutaba'ah, secara mutaba'ah pada dua tempat. Yani bukan secara asalatan ataupun secara musnad. Dalam musnad dia tak ada, tetapi secara mutaba'ah dan istishhad sahaja. Tidak bermakna orang lagu ni kalau Imam Bukhari ambil hak ni tidak ada kena-mengena dengan hak kata Sahih Bukhari itu, sebab bukan hak asas dalam Bukhari. Ibnu Hibban berkata dia adalah seorang yang banyak wahamnya, kekeliruannya, sehingga tidak dibilang dia ni sebagai orang yang boleh dibuat hujah. Idzan faradu, kalau orang seperti ini bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Saji berkata dia ni saduq, tapi indahu manakir, ada banyak mungkar lah dalam riwayat dia. Nasa'i berkata dalam jarh dan ta'dil dia salih. Salih ni bukan makna orang soleh, orang baik seperti mengikut dari lurah tu, tidak. Ni yang ni mengikut tertib, ta'dil, tidaklah tinggilah darjahnya. Ahmad berkata muttaribul hadis wa hadis tadi. Ibnu Mahdi berkata kana min syuyukhina wa ma ra'aitu illa jayyidan, saya tak ada nampak kecuali baiklah. Maknanya pada sudut-sudut tertentu lah kira-kiranya, ataupun berdasarkan apa yang dia maklum. An Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdhurah, dia mengambil daripada Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdhurah. Dia ni siapa? Ibnu Hibban menyenaraikan dia ni di antara thiqat. Abdul Haq berkata la yuhtaju bihadzal isnad, tidak boleh dibuat hujah sanad ni. Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata majhulul hal, dia ni Muhammad bin Abdul Malik majhulul hal. Kita tidak mengetahui ada sesiapa yang meriwayatkan daripada dia kecuali Harith. Maknanya tidak hilang jahalah dia tu dengan sebab Harith seorang meriwayatkan daripada dia. Apalagi Harith itu mana seorang yang tidak kuat. Zahabi berkata dalam Mizan, Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdhurah fil adhan, yani yang meriwayatkan hadis dalam bab azan ini, laisa bi hujjah, tidak hujjah. Yuktabu hadithu i'tibaran, hadisnya boleh ditulis untuk i'tibar, bukan untuk dijadikan hujjah. Dia meriwayatkan dari ayahnya, yani Abdul Malik bin Abi Mahdhurah. Ayah dia ni dalam Taqribut Tahdzib disebutkan maqbul. Maqbul ini bapa boleh lah. An jaddihi, dari datuknya Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah, ini sahabat Nabi SAW. Dia di antara orang yang
Baguslah azannya dan suaranya tinggi, kuat suara dia. Wafat di Mekah pada tahun 59 Hijrah. Setengah ulama mengatakan 79 Hijrah. Nabi SAW telah melantiknya untuk menjadi muazzin di Mekah pada hari Fathi Mekah. Khilaf ulama tentang namanya dan nama ayahnya kepada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan namanya Aus, ada yang mengatakan Samurah, ada yang mengatakan Salamah, ada yang mengatakan Salman. Tirmizi dalam jami'nya menyebutkan Abu Mahdzurah namanya Samurah bin Mi'yar. Itu mengikut Tirmizi. Tapi Zubair bin Bakar kata Abu Mahdzurah namanya Aus bin Mi'yar bin Lauzan bin Sa'ad bin Jumah. Sesiapa yang kata selain daripada ni silap, kata dia. Tak apalah. Jadi begitulah kedudukannya. Ada dua orang perawi yang dipertikaikan. Seorangnya Harith yang meriwayatkan daripada Abdul Malik itu, Muhammad bin Abdul Malik itu, dan yang keduanya Muhammad itu sendiri dipertikaikan. Tetapi kata Ibnu Ruslan, hak ni lebih baik, lebih sahih nak banding dengan hadis Abdullah bin Zaid dulu. Sebab dalam hadis Abdullah bin Zaid dulu ada Abdurrahman bin Abi Laylah, dia tu tidak ada dengar daripada Abdullah bin Zaid. Tapi hak ni Muhammad ni dia dengar daripada ayah dia ke mana-mana. Itu pendapatlah, beberapa pendapat. Walau bagaimanapun hadis Abi Mahdzurah ni semua dhaif lagu ni ke? Dah, banyak lagi turut riwayat yang lain. Kalau lah dhaif setara ni tak boleh buat pegangan dalam hukum. Lepas tu orang duduk pegang, duduk amalkan lagu ni, memang kuatlah. Ada turuk yang lain, seperti yang Ana sudah sebut dah selalu, bahawa tujuan imam-imam ni kadang-kadang dalam buat mari hadis-hadis dalam kitab dia ni bukan dengan maksud nak royak hak paling tinggi kedudukan hadis tu di sisi dia, hak ada pada dia paling tinggi sanad. Dia tidak nak royak tu. Dia pun tahu ada lagi hak lain yang lebih tinggi. Tapi dia nak memperbanyakkan sanad, nak ceritanya banyak ni. Salah satunya hak ni, banyak lagi hal lain. Sini menjadi pegangan hadis ini, menjadi pegangan kepada orang-orang yang mengatakan ada tarjih dalam azan itu. Inilah hadis inilah, tak usah kira sanad dia tu, kira isi dia. Sebab dalam turuk yang lain, jalan riwayat yang lain, ceritanya sama, cuma sanad dia lain. Sanad yang lain, cerita isi tu sama. Jadi orang-orang yang pegang tu, dia pegang hadis ni lah, bukan sanad ni. Hadis ni, sanad ini sebagai penyokong saja. Jadi orang-orang yang mengatakan ada tarjih dalam bab tu, dia pegang dengan hak ni. Maksud pegang dengan hak ni tu, pegang dengan hadis ni lah, bukan pegang dengan sanad ni, pegang dengan hadis ni. Di antara yang berpendapat begitu ialah Imam Syafi'i, Imam Malik. Dalam Muslim pun ada sebut. Hak dalam Muslim tu tidak sanad lagu ni lah, sahih lah Muslim. Sebab apa? Sebab tarjih ni ada sabit dalam hadis Abi Mahdzurah, wa huwa hadithun sahih akhrajahu Muslim. Sebab dia kata, lepas tu apa Imam Abu Daud tak amari hak tu? Dia tidak nak amari hak tu. Ada dah hak tu. Banyak dah orang hak iltizam untuk mengemukakan hadis yang sahih sanadnya, ramai dah. Dia nak kemukakan macam-macam. Macam-macam. Sebab kadang-kadang seseorang imam mujtahid itu, dia tengok kepada hadis sahih ada dah. Hal ini pada juga tak serupa dengan pendapat dia. Untuk menguatkan pendapat dia, dia cari lagi. Walaupun hak tidak kuat mana. Jadi hak tidak kuat pun banyak-banyak dia menguatkan. Itu cara dia. Jadi tujuan Imam Abu Daud buat mari riwayat-riwayat seumpama ni nak cerita cara ulama mujtahidin itu dia faham lagu mana. Ada dah asalnya asal. Lepas tu untuk menguatkan lagu asal itu dia cari lagi banyak turuk riwayat. Benda yang sama cerita.